Sebab mereka melampaui batas, kita lawan mereka. Ini pemerintah. Tuan-tuan, saya tak tahu di Malaysia perhimpunan-perhimpunan ni banyak sangat. Cuma kalau pandangan saya peribadi, kena tengok juga lah. Perhimpunan tu apabila mendatangkan banyak kerosakan, dia tak boleh. Kalau orang boleh timbang sendiri, kerap sangat perhimpunan berlaku, kerosakan banyak dan sebagainya, itu tak baik. Tak baik diteruskan. Tetapi itu untuk orang yang buat perhimpunan. Dia kena kurangkan benda tu. Tapi kalau perhimpunan tu memberi kesan dan juga keburukan dia, banding keburukan dengan kebaikan, kebaikan lebih banyak. Keburukan dia ada, keburukan dia tak boleh dinafikan. Dalam perhimpunan ni, orang bukan nak minta harga turun. Dia bukan nak cakap bah harga turun je. Dia maki orang tu, dia maki bini orang tu, dia maki orang tu beli cincin, dia maki orang ni naik jet, macam-macam lah. Semua kapur. Ada keburukan dia. Tapi bila benda ni berlaku, tiba-tiba kita lihat di sebalik tu ada kebaikan. Tekanan-tekanan ni menyebabkan pemerintah rasa, oh rupanya mereka ni tak suka kat aku. Aku ingat mereka suka. Dia pun tukar polisi dan sebagainya. Timbang baik dengan buruk. Kena ada pertimbangan di antara kedua benda tu. Itu bab orang yang berhimpun. Dia kena fikir banyak. Bab pemerintah, pemerintah juga tak boleh melampaui batas. Takat mana kejahatan orang tu buat, takat tu je dia balas. Orang tu maki dia, dia tak boleh bunuh orang tu. Itu bab pemerintah. Orang tu angkat senjata, dia lawan dengan orang tu. Bab mufti, mufti tak boleh pergi cucuk pemerintah. Ini pengkhianatan yang besar. Mufti tak boleh ajak pemerintah, bunuh je lah orang ni. Mufti tak boleh buat begitu. Mufti juga tak boleh ajar orang yang menyertai perhimpunan, hampa pi hancurkan pemerintah, perjuangan ni jihad. Mufti tak boleh buat macam tu. Dia memegang amanah. Ini tanggungjawab ahli agama. Dia tak boleh buat macam tu. Dia tak boleh cucuk pemerintah, dia tak boleh cucuk orang yang berhimpun. Kerja dia mendamaikan di antara orang. Dia nasihat orang yang berhimpun, jangan keluar kalau ini dianggap menentang pemerintah, kamu jangan keluar menentang pemerintah. Dia bawa keburukan. Dalam masa yang sama, dia juga nasihatkan pemerintah, kezaliman hang kepada rakyat hang kena berhenti. Dia kena dua-dua belah. Mufti duk hentam-hentam rakyat je, pemerintah dia tak cakap apa, tak boleh pakai. Ataupun mufti dia duk hentam, apa pemerintah buat semua buruk, itu pun tak boleh pakai. Jadi agama ni dia kena duduk di tengah-tengah dan dia yang mengatur hidup manusia. Baik, seterusnya. Walau ta'ammara 'alaikum 'abdun. Taatlah kamu walaupun kamu diperintah oleh 'abdun, hamba. Dalam sebahagian riwayat disebutkan 'abdun habasyiyun, hamba Habsyi. Disebutkan dalam hadis, dalam sebahagian hadis, isma'u wa ati'u wa in ista'mala 'alaikum 'abdun habsyi wa in ista'mala 'alaikum 'abdan habsyiyan ka'anna ra'sahu zabibah. Dalam hadisnya lebih panjang, mula-mula diceritakan tentang pemerintah mesti Quraisy. Dan kamu mesti taat kepada pemerintah walaupun pemerintah tu lantik wakil hamba Habsyi. Dalam banyak hadis lain disebutkan tentang Quraisy. Pemerintahan mesti kepada Quraisy. Para ulama bahas hadis ni, Nabi kata taat walaupun hamba perintah kamu. Hadis lain Nabi kata pemerintahan itu di tangan Quraisy. Sebahagian ulama kata Quraisy memerintah, Quraisy nanti orang lain. Zaman tu lah, tafsiran zaman tu. Tapi zaman sekarang, ulama ni ini beza ulama dan juga Nabi dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama ilmu dia terbatas. Dia tak tahu benda ghaib langsung. Dia tahu apa ada dalam Quran, apa ada dalam sunnah. Firasat dia untuk dia seorang je. Nabi tahu sebahagian benda ghaib yang Allah tunjuk kepada Nabi. Ataupun ada benda Nabi tak tahu, tapi Allah wahyukan kepada Nabi untuk cakap tentang bab tu. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kepada kita petunjuk untuk zaman Nabi dan selepas zaman Nabi. Jadi kalau zaman ni kita tengok kan, betul lah hadis Nabi ni. Nabi sebut, kamu mesti taat, kamu mesti dengar walaupun kamu diperintah oleh abdun habasyiyun, hamba Habsyi. Seolah-olah menunjukkan yang akan datang satu zaman yang kuasa pemerintahan bukan lagi di tangan Arab. Zaman tu orang tak nampak. Tapi zaman sekarang itu yang berlaku. Pada ketika itu sekalipun Allah Subhanahu Wa Taala pesan, Nabi sebut dalam hadis ni, walaupun kamu diperintah oleh hamba Habsyi, ketaatan kamu mesti ada kepada dia. Dan ternyata di depan kita ni kita nampak yang pemerintahan Islam selepas ni bukan lagi di kalangan orang Arab. Bukan lagi Arab yang memimpin. Tapi hadis Nabi SAW menunjukkan jelas ketaatan itu mesti ada kepada
pemerintah meskipun mereka bukan terdiri daripada orang Arab. Baik, seterusnya. Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa di antara kamu yang hidup selepas aku, kamu akan lihat perpecahan yang besar. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Peganglah dengan sunnahku dan juga sunnah khulafa'ir rasyidin yang diberi petunjuk selepasku. Addu 'alaiha bin nawajiz. Gigit sunnah itu dengan gigi geraham. Dah sejam dah. Macam lama. 55 minit. Ha? 55 minit. Okay, tak sambung lagi kali. Panjang je hari ni. Syukur pun tak boleh. Ya. Kita sambung minggu depan hari ni. Ini bab ni bab yang penting juga, bab berkaitan dengan apa ni, berpegang dengan sunnah, larangan buat benda bid'ah dan sebagainya. Saya ingat kita sambung minggu depan lah kot lah. InsyaAllah. Nanti jadi panjang sangat. Minggu depan mungkin ada program lain. Tak apalah, kita pelan-pelan lah jalan. Hari ni nanti sebab bab bid'ah ni bila kita cerita dia melibatkan banyak benda. Kita nak bincang, saya ingat saya nak bincangkan juga kenapa, apa benda yang boleh buat, apa benda yang tak boleh buat. Kadang-kadang orang kata bid'ah tak boleh buat semua. Lepas tu ada ulama tambah zikir sendiri. Jadi nantilah minggu depan kita akan ceritakan bab ni dengan detail. Mudah-mudahan ada manfaat. Jadi saya ingat InsyaAllah. untuk hari ini kita cerita tentang bertakwa kepada Allah dan juga tanggungjawab kita terhadap pemerintah untuk mentaati pemerintah. Itu satu kewajipan yang Allah sebut dalam Al-Quran dan Nabi SAW sebut. Tuan-tuan, saya ingat Syria sama juga. Syria, tapi benda ni benda yang dia ijtihadi, melibatkan ijtihad. Orang tak tahu apa akan berlaku. Di Tunisia kan, di Tunisia orang tak tahu apa akan berlaku, tapi percubaan tu berjaya. Cubaan Muhammad tu pergi bunuh dia, pergi bakar diri dia, dia berjaya. Tanpa kerosakan yang besar, negara berubah. Tak berubah banyak sangat lah, tapi berubah juga lah negara. Bagus sikit lah daripada yang dulu. Kalau kata dua-dua ni korup dulu dengan Lani, tapi korup Lani mungkin bagus sikit daripada dulu. Kurang-kurangnya korup sekarang, dia tahu yang dia buat tak betul lah, orang boleh turunkan dia. Itu berlaku. Di Mesir dia punya suasana pelik sikit lah. Dia kembali kepada sistem lama balik. Apa yang berlaku kita pun tak tahu. Tapi di Syria nampak seolah-olah selepas apa yang berlaku ni membawa lebih besar mudarat dia. Lebih besar mudarat dia kepada rakyat dan sebagainya. Tapi di Syria ketika dia ingat pemerintah Syria bukan lagi Islam. Dia melakukan syirik yang tentera-tentera yang terlibat melakukan syirik yang secara terang-terangan kan. Kalau baca orang angkat sampai ke tahap menyembah Hussein di kalangan mereka dan juga apa ni memaksa orang untuk sembah Bashar dan sebagainya, itu sampai ke tahap lain dah. Kerosakan dia besar. Kerosakan dia 100,000 orang lebih mati. Mudah-mudahan perjuangan mereka tu dikira jihad dan mudah-mudahan Allah mempermudahkan urusan mereka. Tapi kalau kata pemerintah Islam, pemerintah tu dia solat, tapi dia korup jugalah. Dia bukan korup juga, memang korup betul. Cuma dia solat. Nak ubah dia, cari darurat, benda yang paling kecil untuk ubah dia. Tidak menyebabkan kerosakan yang lebih besar. Siapa yang ada pemerintahan? Itu sebelum berlaku apa-apa. Tapi tiba-tiba orang bangkit menentang dia. Sebab ini sunnatullah. Mana ada dinasti yang terus tahan tak jatuh. Dia duk tekan orang. Lalah orang bangkit, orang lawan. Dalam keadaan orang tengah berlawan, apa kita buat? Ketika itu faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Tanggungjawab kita apa? Lawan orang yang melampaui batas. Jadi kalau belum lawan, kita kata jangan keluar menentang pemerintah, keburukan dia besar. Apabila mula berlaku fitnah, siapa melampaui batas, semua kena perangi daripada ketika itu. Jadi mudah-mudahan Allah peliharalah pemerintah orang Islam, bagi hidayah dan petunjuk kepada mereka ke arah kebaikan. Kalau mereka tak ada kebaikan, mudah-mudahan Allah tukar mereka dan bagi pemerintah yang lebih baik kepada mereka. Apapun kebaikan kepada orang Islam. Jadi saya ingat kita berhenti setakat ni dulu untuk hadis ni. Minggu depan kita sambung sikit lagi. Kalau ada soalan, kita buka soalan sikit. Ustaz, yang hadis ni dengan khutbah Haji Wada tu macam ada dua wasiat yang berbeza. Yang ini kata ikut sunnah dan khalifah. Yang satu lagi tu apa tu? Sunnah dan Quran. Oh, dan apa? Ahli bait. Jadi kalau macam orang Syiah ni dia akan gunakan
ahli baik tu. Jadi macam mana antara dua? Baik. Itu bukan hadis lagi satu. Taraktu fikum amrayn. Aku tinggalkan kepada kamu dua benda. Kamu tak akan sesat selagi kamu berpegang dengan dua benda, Al-Quran dan juga Sunnah. Nabi dalam hadis lain Nabi sebut aku tinggalkan kepada kamu thaqalain. Dua benda juga, iaitu Al-Quran dan juga buat baik kepada ahli bait. Sebahagian Syiah mereka kata hadis Quran dengan Sunnah ni salah. Yang betulnya Nabi kata pegang dengan Al-Quran dan juga ahli bait. Kita kata hadis pegang dengan Quran dan ahli bait itu dalam Sahih Muslim. Hadis itu memang sahih. Satu. Wasiat Nabi untuk buat baik kepada ahli bait itu tidak bererti memberi pemerintahan kepada ahli bait. Sebab dalam hadis lain kalau kita baca, banyak kali kita baca sebelum ni, dalam hadis Bukhari, apabila Al-Abbas minta Ali radhiyallahu anhu, tanya Nabi, siapa nak jadi pemerintah selepas kita? Ali tak mau. Apa alasan Ali? Ali kata kalau kami Nabi bagi kat kita tak apalah, memang kita dapat. Tapi kalau Nabi tak bagi, sampai bila pun orang takkan bagi kat kita. Jadi Ali tahu pemerintahan itu bukan hak ahli bait. Belum pasti hak ahli bait. Dan talmih ataupun gambaran-gambaran Nabi SAW menunjukkan yang Nabi dahulukan Abu Bakar. Imam solat, Nabi dahulukan Abu Bakar. Sekali tu Umar jadi imam. Nabi dengar suara Umar, Nabi marah. Nabi nak Abu Bakar jadi imam. Dan nanti kita akan baca minggu depan pegang dengan sunnah khulafa dengan detail bab ni, bagaimana berpegang dengan sunnah Nabi, Abu Bakar dan juga Umar. Jadi kita kata hadis buat baik kepada ahlul bait, kita sunni kita setuju. Mesti buat baik kepada ahlul bait Nabi SAW. Pesanan tu ada, bagi hak mereka. Tetapi hadis berpegang dengan Quran dan sunnah ini, Syiah bantah pada kita kata dua-dua sahih. Dia ada sandaran yang kuat kalau kita teliti dalam Al-Quran. Kesemua ayat Al-Quran menceritakan tentang mengikut Al-Quran dan juga mengikut sunnah Nabi SAW. Kalau digabung selepas Al-Quran, gabung dengan sunnah. Itu yang kebanyakan disebut Al-Quran. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Ikutlah apa yang turunkan oleh Tuhan kamu untuk mengikut Al-Quran. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Apa sahaja Nabi bawa kamu kena ikut. Jadi ikut Quran, ikut hadis. Jadi kalaulah Syiah nak membantah hadis ni, mereka kata ini tak sahih. Bukan kata ikut Quran dan juga ikut sunnah. Dia tak menjejaskan apa-apa pun. Sebab kewajipan ikut Quran dengan sunnah terlebih dahulu ada dalam Quran. Sebagai sumber hukum. Ini dua benda berbeza. Ahlul bait, kemuliaan mereka. Mereka dimuliakan dan dihormati. Sunnah sebagai sumber hukum. Bahkan di hayat Nabi SAW juga Nabi tunjukkan perbuatan ahlul bait tidak mengandungi sumber hukum. Banyak isyarat-isyarat yang ditunjukkan begitu. Nabi sebut kalau Fatimah mencuri, aku akan potong tangan dia. Nabi takkan, benda tu artinya benda tu tidak mustahil. Tidak mustahil berlaku dan tidak mustahil Nabi menjatuhkan hukuman itu. Bukan maksum. Maksum hanya pada Nabi SAW. Keputusan ahlul bait boleh jadi betul, boleh jadi salah. Ibnu Abbas berbeza dengan Umar banyak kali. Dan sebagainya. Jadi menunjukkan yang ahlul bait, kita sekadar menghormati ahlul bait, kedudukan mereka melebihi orang lain, pemerintahan belum tentu milik mereka, dan juga belum tentu dijamin keselamatan ahlul bait daripada dosa sebagaimana jaminan itu diberikan kepada Nabi SAW. Jadi saya ingat soalan luar daripada tu, setakat ni ada banyak pandangan pemikiran-pemikiran luar, macam Dr. Asri kata Abbas dengan satu lagi yang baru-baru ni lah, yang video baru kata apa tu, yang agama dah mati, yang bin Ali tu. Jadi kalau sekarang ni macam mana Ustaz? Kalau orang berguru tanpa guru, baca buku je dan buat pemikiran dia sendiri. Ahbas, satu dia dua soalan, Ahbas dengan bin Ali ni. Ahbas saya tak suka komen nama Ahbas tu sebab nama tu dia tak tahu, kita tak apalah nama tu betul kau, sama ada orang ikut Abdullah Al-Harari ke orang tak ikut, itu urusan lain lah. Cumanya kritikan terhadap Ahbas ni sebab dia membawa satu trend pemikiran cepat mengkafirkan orang. Itu yang berlaku yang mana mereka mengkafirkan ramai orang. Abdullah Harari sendiri kritikan dia terhadap ramai orang keras.
kritikan terhadap Al-Buti, Qaradawi, Wahbah Zuhaili dan sebagainya, kritikan dia keras. Dan juga trend ini dibawa oleh ramai orang yang di Malaysia sekarang ni. Pada dia mengkafirkan orang, menyesatkan orang. Jadi saya pun tak mau komen panjang bab ni. Di kesempatan lain kita boleh komen panjang lah. Cuma ini satu ekstremis agama. Dan ekstremis agama bukan berlaku di situ sahaja, di semua tempat. Aliran-aliran lain ada juga yang pada dia suka mengkafirkan orang. Bila salah dia nak kafirkan orang. Itu yang berlaku dan kadang-kadang mereka melampaui batas. Bagaimana kita selalu sebut. Dalam agama ni dia ada garis yang tak boleh melampau. Garis tu agama. Agama dia ada guideline yang tak boleh pergi. Kita betul-betul musuh orang tu, kita cukuplah sekadar di batasan. Kutuk setakat orang tu dah memadai. Jangan kutuk orang lain. Jangan kutuk benda-benda lain. Peribadi dia yang tak ada kena-mengena. Tukar bin bapak dia siapa nak persoalkan. Benda-benda tu semua tak perlu. Ini beza agak orang beragama dengan orang tak beragama. Cukuplah manhaj dia nak kritik manhaj dia, itu telah memadai. Nama orang, kutuk nama orang. Nama ni maksud dia tak kena. Nama dia sendiri lagi teruk. Benda-benda begini orang agama kena jauhi. Tak kira lah mazhab apa sekalipun, adab mesti ada dan adab tu mesti duduk di depan. Jadi itu berkaitan dengan Ahbash, tak payah komen panjang. Bin Ali ni, tuan-tuan kalau tengok ada video di YouTube sekarang ni. Saya tengok tapi rasa macam bazir masa kalau tengok. Tapi tak apalah. Dia bukan Bin Ali. Saya nak cerita sikit tentang liberal lah. Orang yang liberal. Kita tinggal gini. Ini cerita pasal manhaj liberal. Pemikiran liberal ataupun sekular, ataupun orang yang pada dia agama ni berkaitan dengan urusan dunia semata-mata. Jadi tanda agama tu betul tak betul, pada mereka agama boleh susun atur hidup manusia, dia kira betul. Agama tak boleh susun atur hidup manusia, dia kira tak betul. Pada mereka ni, okey, kita nak cerita kita buat satu persatu. Satunya, sebahagian daripada mereka cerita pasal liberal ataupun sekular secara am. Mereka ni ada masalah dalam disiplin ilmu. Bukan disiplin ilmu, disiplin logik dia ada masalah. Contoh ringkas kan. Orang cerita kat kita. Orang kata esok pagi akan ada satu binatang. Binatang ni akan keluar daripada perut bumi. Dia akan makan semua orang yang pakai kasut saiz 9. Contoh tak nak kena-mengena dengan apa. Binatang ni bangun, dia akan keluar makan semua orang pakai kasut saiz 9. Apa sikap kita? Orang yang dia punya sikap konsisten, dia ada dua pilihan. Satu, dia kata, aku tak percaya binatang ni akan keluar. Aku tak percaya binatang ni akan makan orang pakai kasut saiz 9. Konsisten. Sebab asas dia sama. Dua-dua tu benda raib yang dia tak nampak. Dua-dua benda tu logik tak boleh fikir. Binatang mana nak keluar daripada perut bumi ni? Logik dia menolak benda tu. Apa pasal dia nak makan orang pakai kasut saiz 9? Logik dia tolak. Dia tolak dua-dua. Dia konsisten. Ataupun dia kata, betul aku percaya binatang ni akan keluar dan dia akan makan semua orang pakai kasut saiz 9. Dia juga konsisten. Sebab dua-dua benda ni di luar akal dia. Dia percaya dua-dua. Ini okey. Tapi kalau tiba-tiba ada orang dia kata, aku percaya binatang ni akan keluar, tapi aku tak boleh terima, tak boleh masuk akal, kenapa dia nak makan orang pakai kasut saiz 9 je? Ini tak reliable. Sebab kedua-dua benda ni tak ada asas. Akal tak boleh tangkap kedua-dua benda. Juzuk pertama, dia setuju. Dia setuju binatang tu akan keluar. Tapi kenapa binatang tu pergi makan orang pakai kasut saiz 9? Dia tak setuju bab tu. Jawapan dia ada inconsistent. Tak tepat. Hang setuju semua ataupun hang tak setuju semua, itu okey. Ini masalah orang sekular dan juga liberal yang ikat diri mereka dengan agama. Dia kata dia Islam. Sebahagian orang ni, dia kata dia Islam. Tapi bab-bab juzuk-juzuk Islam dia tak terima. Kalau tak mau terima, jadi etis. Aku tak percaya ada Tuhan, aku tak percaya ada syurga, aku tak percaya ada neraka. Etis, selesai. Tapi bila dia diikat diri dia dengan agama, dia kata aku Islam. Islam tu mai ikut mana? Daripada Al-Quran. Branding Islam tu huwallazi sammakumul muslimin. Allah ataupun dalam cerita tu pasal Nabi Ibrahim yang menamakan kamu Islam. Dia terima nama tu, aku Islam. Syurga dan neraka. Syurga dan neraka kita tak tahu wujud ke tak.
Dia kata, aku percaya ada syurga, ada neraka. Artinya apa? Dia telah percaya selepas mati, orang akan dibangkitkan. Kalau ada syurga, neraka tak dibangkitkan, nak buat apa siapa nak pergi duduk dalam tu? Dia telah percaya benda tu. Tiba-tiba dia persoalkan, macam mana orang syirikkan Allah semata-mata sebab syirik dia masuk neraka? Bab ni dia tolak pula. Ini masalah sekular dan juga liberal. Tak ada disiplin ilmu. Dia terima setengah, dia tolak lagi setengah. Sumbernya sama. Kalau akal dia mempersoalkan kenapa orang boleh masuk neraka sebab syirik, sepatutnya sebelum tu dia telah mempersoalkan macam mana setelah hancur binasa badan manusia boleh bangkit balik. Dua-dua di luar logik. Ini masalah kelompok liberal dan juga sekular yang ikat diri mereka dengan agama. Ni kita kena faham. Dia nak jadi etis, hang jadi etis, tak ada masalah. Tapi bila nak terlibat dengan agama, dia mau rosakkan agama. Sebab tu tuan-tuan, kelompok ni semua agama perangi mereka ni. Tanya orang Islam, kita tak boleh jadi orang Islam dalam keadaan kita kata kepercayaan aku betul, kepercayaan hang pun betul juga, relatif. Tak boleh. Once orang tu percaya bahawa tauhid adalah relatif, akidah adalah relatif, dia bukan Islam. Sama juga dia tak boleh jadi Kristian kalau dia kata aku percaya Isa anak Tuhan. Tapi kalau hang nak kata Isa bukan anak Tuhan, itu pun betul juga. Hang tak boleh jadi Kristian macam tu. Mana boleh jadi Kristian macam tu? Sama juga dia kata aku percaya tokong-tokong ni semua Tuhan. Tapi kalau hang tak mau percaya, itu pun betul juga. Kalau macam tu, hang tak boleh jadi Hindu. Macam mana hang nak boleh jadi Hindu, hampir bantah semua benda agama tu? Ini masalah kelompok liberal dan juga sekular. Agama mereka sebenarnya adalah liberal dan juga sekular. Agama mereka adalah prinsip-prinsip ini. Kemudian, mana-mana ajaran agama yang kena dengan prinsip ni, dia ambil, dia pergi tempel. Mana-mana ajaran agama yang tak kena dengan prinsip ni, dia ambil, dia tolak. Akhirnya, itu agama mereka. Jadi ini berkaitan dengan idea ataupun apa yang berlaku. Saya tak ada masalah kalau mereka nak mengaku yang kata Islam. Terus terang tak Islam, murtad. Hang bukan Islam lagi, ateis. Ataupun tak mau jadi ateis, agnostis. Dia aku pun tak tahu Tuhan ada ke Tuhan yang tak ada. Itu pun okey. Tapi tiba-tiba mengaku, aku Islam. Aku tahu ada neraka, aku tahu ada syurga. Tapi aku tak setuju pasal pop sebab akidah yang masuk neraka. Itu tak kena dengan otak dia lah. Yang hampir terima setengah, hang tolak setengah. Pasal apa? Itu satu. Yang kedua, kelompok ni kadang-kadang mereka ni tak faham hukum hakam agama. Dia tak faham hukum hakam agama. Dia nak cakap bab agama. Jadi dia membawa kerosakan. Tuan-tuan, contoh, saya bagi ini contoh juga. Dia suka apa ni, dia tak boleh tengok orang-orang yang tak ditolong. Dia tak boleh tengok orang miskin yang tak ditolong dan sebagainya. Dia nampak kerajaan ada banyak agensi, ada banyak kementerian kan. Dia tiba-tiba pergi marah Jabatan Perdana ataupun dia pergi marah Kementerian Pertahanan. Kita bajet Kementerian Pertahanan ni banyak, dia pergi marah. Kementerian Pertahanan ni teruk, tak jaga nasib orang miskin. Nasib orang miskin tak jaga, tak bagi pertolongan dekat orang kampung. Beras-beras orang ni semua tak tolong. Berapa banyak orang kena banjir. Kementerian Pertahanan teruk tak tolong orang. Kita kata hang gila. Kementerian Pertahanan kerja dia bukan tolong orang. Kerja dia jaga keselamatan negara. Ada tak kerajaan, agensi kerajaan yang tolong? Adalah Kementerian Bangunan Luar Bandar apa, dia punya kerja tolong orang. Jadi nak cakap mesti ada ilmu. Dia jangan merosakkan agama. Ada orang kata macam ni, tauhid ni semua, tauhid bukan menyembah Allah. Tauhid kalau setakat menyembah Allah, tak payah tauhid lah. Dia kata tauhid ni kena mesti jamin kesamarataan antara orang, menolong orang dan juga apa ni, orang kaya bahagikan harta kepada orang miskin. Kita kata hang jangan merepek. Itu ada dalam agama, dalam bab fiqh itu ada. Dalam bab fiqh pembahagian zakat dan sebagainya itu ada di situ. Dalam bab akhlak ada di situ. Keutamaan yang Nabi bagi kepada orang miskin dalam bab akhlak ada. Tapi bab tauhid, ini bab mempertuhankan Allah, menyatukan Allah. Hampir tarik masuk dalam bab tauhid buat apa? Ini masalah istilah tak faham. Lepas tu, itu benda-benda yang berlaku lah. Banyak cerita, sebenarnya masalah mereka ni tak faham agama. Sebahagian tuan-tuan, pemikir-pemikir ni, kita akan nampak trend mereka. Mereka kata tengok, apa agama boleh buat? Agama ada, benda-benda kerosakan ni masih ada. Apa fungsi agama? Kita kata, pemikir-pemikir liberal dan sekular, mereka juga ada. Mereka juga bercakap tentang benda-benda ni. Pemikir liberal dan sekular yang menulis buku, mereka juga tulis buku.
Tapi implementation dia di mana? Kalau boleh lahirkan 1 juta orang yang katakan bahawa agama kita adalah kemanusiaan, 1 juta orang boleh cakap, tak ada siapa implement, engkau juga gagal. Dakwah engkau juga tak berkesan, tak jadi. Tiba-tiba agama diserang. Sebab apa? Sebab agama gagal. Dia duk cakap macam tu, sekian lama dia cakap macam tu, tak mengubah apa-apa pun, dia tak gagal pula. Dua-dua bercakap tentang prinsip. Agama ada prinsip. Geng-geng liberal sekular yang menolak agama ni, ataupun pilih part-part tertentu dalam agama, mereka juga ada prinsip. Mereka gagal mengubah dunia. Agama juga, pengamalan agama gagal mengubah dunia. Kenapa agama yang dikritik, ideologi mereka tidak dikritik? Tentu ini masalah dengan pemikir-pemikir ni. Itu sedikit sebanyak berkaitan dengan mereka. Agama mereka tak kuat, asas agama mereka tak faham, akal mereka ada masalah. Akal mereka telah menerima sebahagian agama dan menolak sebahagian agama yang lain. Agama ni bukan main interpretation sendiri. Itu benda penting. Bila terima Islam, dia mesti terima Al-Quran. Apabila terima Al-Quran, dia mesti terima sunnah Nabi SAW. Dia tak boleh main pilih. Aku nak nama Islam, aku nak Al-Quran, ayat ni aku nak pakai, ayat lagi satu aku tak mau pakai. Sunnah, bab ni aku tak mau pakai, bab ni aku nak pakai. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang beriman, Allah sebut, masuklah dalam agama ini keseluruhannya. Jadi itu sedikit sebanyak, saya tak mahu cerita Syekh bin Ali pun, tapi manhaj ataupun cara pemikiran itu cara pemikiran yang bermasalah. Wallahu a'lam. Okey, buat. Jadi setakat ni dulu untuk hari ni. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.